bersama saya Adibah Humaira. Dan saya hos anda, Uyaina Aisyah di dalam Analisis. Bertemu kembali. Uyana, kita sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 yang dihadapi telah mengganggu sistem dalam masyarakat, terutama dalam sistem pendidikan. Ya, betul tu Umaira. Bermacam-macam reaksi yang diberikan oleh masyarakat telah menghasilkan beberapa pembaharuan dalam dunia pendidikan bagi mengatasi masalah yang timbul. Dalam beberapa kes ini kita lihat perkongsian dari pihak awam dan swasta telah menyelesaikan masalah yang timbul antaranya dengan pembelajaran jarak jauh, iaitu kita sekarang lebih kenal sebagai PDPR ya. Walau bagaimanapun masih banyak pihak yang tidak dapat menyelesaikan masalah pendidikan ketika penyebab ini atau hasilnya tidak mencapai ke peringkat optimal yang Humaira? Ya, benar. Jika dilihat dengan lebih jauh lagi Uyana, isu seperti equity, akses dan keupayaan dalam dunia pendidikan ini tidak dilaksanakan pada tahap yang sepatutnya. Jadi Uyana, seorang guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan kemenjadian murid. Lebih-lebih lagi dalam musim pandemik ini, guru bertanggungjawab untuk mempamerkan ciri-ciri keguruan serta amalan-amalan profesionalisme perlu diterapkan dalam diri seorang guru. Ya, betul Umaira. Guru ni sebenarnya sebagai ejen perubahan perlu memainkan peranan penting dalam menangani isu equity, akses dan keupayaan dalam dunia pendidikan. Jadi bagaimana kita nak menangani isu ini? Jadi jawapan ini akan dirungkai dalam analisis bersama hos Aisyah di Studio 1. Mari sama-sama kita saksikan. Terima kasih kepada rakan setugas saya, Adibah Humaira dan Uyaina Aisyah di studio utama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, hos Aisyah dalam segmen Berbicara. Apa khabar semua penonton di rumah? Harap anda semua dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Suka saya ingatkan di sini, jangan lupa untuk kita terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. #kita mesti menang. Baiklah, dalam segmen Berbicara pada hari ini, kita akan membincangkan mengenai isu yang amat penting dalam dunia pendidikan di Malaysia. Bersama saya, 3 orang ahli panel yang akan membincangkan dan berkongsi pendapat mengenai isu ini. Selamat datang saya ucapkan kepada ahli panel. Untuk pengetahuan penonton di rumah, segmen Berbicara pada hari ini akan membincangkan 3 isu yang amat penting, iaitu isu pertama yang akan dibincangkan adalah mengenai isu equity dalam pendidikan di Malaysia yang akan dikongsikan oleh Cik Nova Rahim binti Ahmad Nawawi. Isu kedua adalah mengenai isu akses dalam pendidikan di Malaysia yang akan dibincangkan oleh Puan Nova Rahim binti Jamsari. Dan isu yang terakhir iaitu isu keupayaan dalam pendidikan di Malaysia yang akan dibicarakan oleh Cik Nordini Najihah binti Badrul Hisham ini. Baiklah, kita mulakan segmen Berbicara dengan isu yang pertama iaitu isu equity dalam pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton setia di dalam rancangan Analisis ini. Sebelum itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya sebagai panel jemputan dalam mengupas isu equity di dalam pendidikan. Sebelum saya mengupas isu ini dengan lebih terperinci, sidang hadirin sekalian, apa yang dimaksudkan dengan equity di dalam pendidikan? Jadi, kita perlu perjelaskan terlebih dahulu apa isu yang timbul berkait rapat dengan equity di dalam pendidikan. Untuk pengetahuan semua, equity merupakan salah satu aspirasi sistem dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Di dalam PPPM menyatakan maksud secara terperinci, equity adalah sistem pendidikan berprestasi tinggi yang menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, jantina atau latar belakang sosioekonomi. Baiklah,
Saya suka mengambil pandangan daripada pakar, iaitu orang yang pernah saya temual, iaitu Encik Azwan. Beliau merupakan guru besar di SK Dogombak dan dalam sejarah perkhidmatannya, beliau berkhidmat dalam dunia pendidikan selama 21 tahun sehingga kini. Jadi begitu lama tempohnya. Jadi apa yang boleh saya ambil daripada pandangan beliau ialah guru merupakan profesen yang amat terpuji dan mulia di kaca mata masyarakat. Jadi saya setuju dengan kenyataan ini yang mana fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, malah sebagai penyubur perpaduan, pencorak minda, pembangun sosial, malah sebagai ejen perubahan. Jadi profesionalisme seorang guru ni adalah terletak pada tingkah lakunya dan sikap apa yang dizahirkan oleh guru. Jadi bermula daripada sikap guru itu sendiri, sebenarnya kita dapat mencapai equity dalam pendidikan secara tidak langsung. Baiklah, sekarang kita pergi kepada punca berlakunya kepada kenapa kita tidak dapat mencapai equity kepada tahap yang sepatutnya, tahap yang tidak sepatutnya. Punca yang pertama adalah apabila yang kita dapat lihat ya, menteri telah mengarahkan dengan penutupan sekolah ya. Penutupan sekolah di mana seperti sedia maklum dengan penutupan sekolah ni telah disebabkan COVID-19 telah memberi kesan, iaitu memberi impak pada pendidikan dan kesejahteraan ekonomi pelajar yang terkesan sepanjang hidup mereka. Jadi kita dapat lihat pada akhir September yang lalu, hampir separuh populasi pelajar global masih berdepan penutupan sekolah yang berlanjutan lebih pada 6 minggu berturut-turut ya, cukup lama ya. Manakala awal April lebih pada 90% pelajar seluruh dunia ni memang terkesan. Jadi disebabkan pandemik jugalah hilang peluang belajar. Jadi itu adalah puncanya kenapa equity tidak dapat dilaksanakan dengan secara tidak sepatutnya kan. Kerana sebabkan penutupan sekolah telah menjejaskan taksiran pembelajaran. Secara tidak langsungnya sebenarnya dia tidak dapat mencapai equity kepada tahap yang maksimum. Hal ini telah timbul satu isu masalah keciciran murid. Jadi di sini jelas timbul satu equity yang mana dalam pendidikan, iaitu kesamaan dalam pendidikan dan hasrat kerjaan dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti telah terjejas. Jadi penonton saya kasihi sekalian, jadi bagaimana kita nak capai aspirasi dalam sistem pendidikan ini? Seperti yang sedia kita maklum, di mana equity ini adalah salah satu aspirasi dalam sistem pendidikan. Dalam keadaan negara kita yang dilanda pandemik ini, ia adalah menjadi salah satu penghalang dalam mencapai pendidikan yang berkualiti kepada setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa kita nak kira latar belakang mereka. Okey? Walaupun dunia kita ni dilanda pandemik, sepatutnya tak menjadi penghalang pada kita dalam memberi pendidikan kepada kanak-kanak, terutamanya daripada pihak ibu bapa itu sendiri. Apabila kurangnya rasa tanggungjawab daripada ibu bapa sendiri, menjadi salah satu punca juga equity tidak dapat dilaksanakan pada tahap yang tidak sepatutnya. Okey, suka saya merujuk di dalam akta hak kanak-kanak di dalam perkara 28, iaitu hak terhadap pendidikan. Menurut perkara 28, kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan dan kewajipan negara untuk kita nak pastikan bahawa pendidikan utama ni adalah wajib dan percuma. Jadi jelas di dalam perkara 28 ini bahawa semua kanak-kanak mempunyai hak terhadap pendidikan. Bukan itu sahaja, dari segi perundangan di dalam Akta Pendidikan 1996 Seksyen 29A-2 yang menyatakan bahawa mewajibkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka mengikuti pelajaran rendah selama 6 tahun. Jadi sekiranya ibu bapa ni gagal, boleh dikenakan tindakan iaitu denda tidak melebihi RM5,000 ataupun penjara tidak lebih pada 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi relevannya Seksyen 29A-2 ini dalam konteks PDPR ni, ibu bapa ni tidak sepatutnya kita nak abaikan pendidikan mereka. Jadi dan sebenarnya ibu bapa boleh dikenakan tindakan. Okey, sidang penonton sekalian.
bukan disebabkan penutupan sekolah dan pengabaian daripada ibu bapa sendiri juga isu equity di dalam pendidikan tidak dapat dilaksanakan, malah wujud isu semasa sekarang yang hangat diperkatakan sekarang, iaitu isu guru makan gaji buta, iaitu tingkah laku guru itu sendiri ya. Jadi kita lihat kepada isu semasa sekarang ni. Sidang hadirin sekalian, di sebelah saya ini terdapat satu paparan berita harian yang bertarikh 5 Disember 2020 yang menyatakan bahawa dakwaan yang dilemparkan segelintir individu di media sosial yang menuduh guru hanya makan gaji buta sepanjang tempoh penutupan sekolah berikutan pelaksanaan PKP sememangnya amat berat untuk kita ditelan. Jadi isu guru makan gaji buta ni sebenarnya merupakan salah satu juga punca kenapa equity tidak dapat dilaksanakan dengan sepatutnya. Ialah kan seperti yang kita ketahui disebabkan krisis pandemik COVID-19 dan PKP yang kita dihadapi, dunia pendidikan ini telah berubah kepada pembelajaran atas talian yang mana kita dapat lihat semua guru-guru akan melaksanakan tanggungjawabnya iaitu di rumah dan bukannya dia mengajar di dalam bilik belajar seperti sebelum negara dilanda pandemik COVID-19. Jadi ada segelintir guru tak semualah jadi ada segelintir guru yang mengambil kesempatan dengan tidak menjalankan tanggungjawab dan tidak melaksanakan PDPR ni secara atas talian. Malah ada setengah guru mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung dan tak berada pada stesen tempat bertugas masing-masing. Jadi hal ini jelas telah melanggar etika seorang guru dan melanggar peraturan-peraturan tata kelakuan dan tata tertib. Jadi guru perlu ada rasa tanggungjawab terhadap murid lah. Hal ini terjadi juga punca juga berlaku disebabkan equity tak tercapai. Hal ini terjadi juga disebabkan kurangnya pemantauan daripada barisan pentadbir dalam memastikan tanggungjawab guru tu terlaksana walaupun sesi PDP dijalankan secara atas talian. Baiklah. Jadi sekarang kita pergi kepada cara untuk mengatasi isu yang menjadi punca kepada equity tidak dapat dilaksanakan dengan cara yang tidak sepatutnya. Guru mempunyai peranan penting untuk membentuk sasiah murid dan menjadikan pendidikan ini sebagai pendidikan yang berkualiti. Jadi dalam mengatasi isu ini, guru perlu memilih kaedah yang tepat dan sesuai mengikut situasi sekarang. Kita lihat di paparan skrin anda live masing-masing. Terlihat satu paparan akhbar berita harian yang bertarikh 16 Mei 2021 iaitu guru perlu lebih kreatif mengajar ketika pandemik. Jadi teknik pengajaran yang berkesan perlu diadaptasi oleh golongan pendidik agar ia mampu memberikan impak yang besar kepada pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Jadi Ketua Pengarah Pendidikan iaitu Datin Seri Nurzami Abdul Hamid berkata menuntut semua guru untuk sentiasa berfikiran kreatif serta proaktif supaya tidak mudah mengalah dengan bencana yang melanda. Jadi bila dalam usaha kita nak mencapai kreatif itu dijemakan dari semasa ke semasa melalui penggabungan jalinan aplikasi yang menekankan aspek pembabitan murid secara aktif dan menyeluruh supaya selari dengan aspek 4.6 iaitu murid sebagai pembelajaran aktif dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua iaitu SKPMG 2. Okey. Jadi seterusnya, langkah atau cara penyelesaian bagi mengatasi isu ini ialah dengan meningkatkan amalan-amalan profesionalisme keguruan iaitu dari segi aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran serta mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan. Okay. Sekarang kita pergi kepada tata susila dan kod etika keguruan. Okey.
Jadi tidak ketinggalan bagi kita nak mengatasi isu ini, sebenarnya warga pendidik ni perlu berpengetahuan tentang tata kelakuan dan tata tertib sebagai anggota perkhidmatan awam. Seperti kita lihat dalam paparan skrin anda saya highlightkan terdapat dua peraturan di bawah peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Yang pertama kita lihat di sini ialah peraturan 4/2/I yang mana tidak boleh cekap atau kurang berusaha. Maksudnya kat sini walaupun ni kita dalam keadaan pelbagai cabaran seperti dunia ni dilanda dengan pandemik, jadi guru kena menyalahkanlah kewibawaan yang sentiasa rajin merancang, menyediakan seterusnya cekap menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Jadi yang kedua kat sini adalah di bawah peraturan 2/2/F, iaitu tidak boleh jujur ataupun tidak amanah. Okey, maksudnya kat sini guru perlu jujur dalam menjalankan tanggungjawab di dalam waktu PDPR. Jadi guru tidak seharusnya mencuri masa untuk keluar dari rumah dengan menguruskan urusan peribadi. Jadi seharusnya guru ni tetap duduk di rumah dan jalankan amanah dengan sepatutnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan, rumuskan di sini, perlunya kepada kerjasama kerjasama guru-guru, ibu bapa dan semua pihak supaya equity dalam pendidikan tercapai pada tahap yang sepatutnya. Walaupun dunia kita ni dilanda pandemik dan pendidikan telah berubah kepada pembelajaran e-learning. Jadi itu sahaja kupasan isu yang boleh saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, terima kasih diucapkan kepada hos Aisyah dan juga pihak analisis kerana menjemput saya untuk membuat kupasan tentang isu pendidikan semasa pandemik. Baiklah, jika kita lihat dalam segmen 1 adalah isu mengenai equity, dan kali ini bersama saya Nur Farahin binti Jamsari untuk mengupas dan menganalisis tentang isu akses dalam pendidikan norma baharu di Malaysia. Apa itu akses? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, akses ditakrifkan sebagai proses atau cara untuk mencapai atau memperoleh sesuatu data dan maklumat capaian. Jika kita lihat, akses ini termasuk dalam 5 aspirasi sistem. Jadi, salah satu bidang keberhasilan utama dalam PPPM ialah akses, di mana setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. KPM juga berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas, seterusnya mencapai kelima-lima keberhasilan tersebut secara keseluruhan. Baik, untuk isu akses dalam dunia pendidikan tidak dapat dilaksanakan pada tahap sepatutnya ini juga telah mendapat persetujuan daripada beberapa orang pakar yang saya sendiri telah maklum ya. Baik, jadi menurut Encik Aslam yang merupakan Ketua Panitia Sejarah di SK Pandan Indah, beliau berkata, isu akses dalam dunia pendidikan tidak dilaksanakan pada tahap yang sepatutnya sememangnya berlaku di negara kita. Isu ini dilihat mempunyai kerelevanannya apabila hasil pembelajaran menerusi kaedah PDPR dilihat kurang efektif berbanding pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka, di mana sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara PDPR ini dilihat tidak mencapai objektif sepenuhnya seperti mana yang dihasratkan oleh para guru. Perkara ini turut mendapat persetujuan daripada Guru Besar SK Pandan Indah, Puan Rohaya binti Mat Said, yang mengatakan tugas yang amat berat buat guru kerana guru diamanahkan untuk mengejar semula kandungan asas yang tercicir semasa pandemik dalam pengajaran sesi persekolahan secara bersemuka. Baiklah, kita semua sudah maklum bahawa perkembangan teknologi semasa pada masa kini perlulah selari dengan keupayaan pendidik dan murid. Akan tetapi, terdapat kekangan akses yang menyebabkan pendidikan tidak dapat dilaksanakan pada tahap yang sepatutnya semasa musim pandemik. Yang pertama kita lihat isu satu, iaitu wujud jurang digital. Kita boleh lihat wujudnya jurang digital lebih kepada murid sekolah rendah. Kerana apa?
kerana pembelajaran dalam norma baharu ini telah mewujudkan jurang digital yang sangat ketara di Malaysia apabila ramai ibu bapa tidak mampu untuk menyediakan gadget, terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah serta mereka yang mempunyai jumlah anak ramai yang masih bersekolah. Hal ini berpunca daripada faktor sosioekonomi keluarga yang pada mana mereka tidak dapat menyediakan kemudahan dan akses untuk anak mereka kerana penyediaan peralatan tersebut semestinya memerlukan kos yang tinggi terutamanya bagi mereka yang mempunyai ramai anak yang bersekolah. Selain pada itu, jurang digital ini juga wujud apabila berlakunya masalah gangguan internet. Buktinya, kawasan pedalaman seperti kawasan kampung mendapat capaian internet yang kurang baik berbanding di kawasan bandar. Mengapa hal ini terjadi? Menurut Kementerian Komunikasi dan Multimedia, antara punca kepada masalah liputan internet ini adalah faktor geografi seperti kawasan Bukit Bukau yang menjadi penghalang kelancaran penghantaran dan penerimaan signal daripada menara telekomunikasi kepada. Yang kedua, kita boleh lihat isu daripada aspek guru itu sendiri. Apa dia? Kesediaan dan kemahiran guru. Jadi, pendidikan semasa pandemik tidak dapat berjalan dengan baik berpunca daripada guru tersebut tidak mempunyai kesediaan dan kemahiran dalam penggunaan teknologi misalnya. Guru tersebut tiada persediaan dan dedahan ilmu mengenai ilmu teknologi. Kerana apa? Seperti yang saya maklumkan tadi, perkembangan teknologi semasa perlu selari dengan keupayaan pendidik dan murid. Justru itu, sebagai seorang guru, mereka perlu bersedia melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran, terutamanya kemahiran ICT yang sangat diperlukan semasa PPR. Kerana apa-apa pun, mereka akan mencari guru untuk bantu. Jadi, seorang guru perlu bersedia dari segi fizikal dan mental serta mendapatkan ilmu yang secukupnya ataupun belajar dengan guru pakar untuk memperoleh ilmu berkaitan dengan ICT. Baiklah, jadi untuk permasalahan itu tadi, apakah tiada jalan penyelesaian? Adakah kita akan biarkan begitu sahaja? Tidak ya. Jadi antara jalan penyelesaiannya adalah yang pertama, peranan daripada pihak KPM. Baik, jadi untuk pihak KPM, alangkah moleknya sekiranya jalan penyelesaian yang boleh diambil oleh pihak KPM dalam memastikan isu akses ini dapat ditangani dengan cara memberi keutamaan terhadap penyediaan kemudahan seperti penyediaan talian internet dan juga peranti. Ini adalah bagi memastikan pembelajaran norma baharu dapat dilaksanakan dengan adil dan seimbang bagi semua pelajar di Malaysia, tidak kira di kawasan bandar maupun di pedalaman. Hal ini juga mengambil kira hak kanak-kanak yang spesifik, iaitu mendapat akses kepada maklumat yang sewajarnya seperti yang termaktub dalam Perkara 17 Konvensyen Kanak-kanak. Maksudnya di sini, peranan daripada kerajaan untuk menyediakan akses pendidikan kepada pelajar itu adalah perlu. Selain itu, dalam subjek teknologi dan maklumat iaitu TMK, selepas ini diharapkan dapat diberi nafas baru agar selari dengan dunia pendidikan zaman kini yang sedang menuju revolusi 4.0. Begitu juga dengan cara penyampaiannya. Satu mekanisme baharu perlu dicapai segera, khasnya dalam memudayakan norma baharu pembelajaran kini yang sesuai dengan sesi pengajaran dan pembelajaran jarak jauh maupun secara maya. Hal ini perlu diberi perhatian agar pihak guru, murid dan ibu bapa tidak terbeban dalam memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak. Langkah ini perlu diambil agar sistem pendidikan masa kini dapat dijalankan dengan apa jua situasi. Baiklah, untuk jalan penyelesaian yang seterusnya adalah peranan daripada ibu bapa. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah SWT telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka." Jadi, ayat ini memberi penjelasan bahawa ibu bapa perlu menitik beratkan hal berkaitan asuhan, bimbingan serta pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi, ibu bapa berperanan sebagai penggerak utama dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak serta penggunaan teknologi dalam diri anak-anak. Hal ini adalah kerana penggunaan teknologi seperti telefon pintar dan komputer adalah dimiliki dan disediakan oleh ibu bapa.
Sebab pada zaman kini, semua ibu bapa sudah memiliki telefon pintar dan mempunyai kemudahan seperti itu. Jadi, bagi ibu bapa yang mementingkan pelajaran anak-anak, penyediaan kemudahan seperti komputer adalah amat digalakkan. Seperti yang terkandung dalam perkara 18 Konvensyen Kanak-Kanak, ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama bagi didikan dan perkembangan kanak-kanak selain memastikan anak-anak mendapat akses pendidikan yang secukupnya. Hal ini demikian kerana kejayaan seseorang pelajar adalah disebabkan sokongan dan bantuan daripada ibu bapa. Seperti mana yang kita lihat dalam keratan akhbar, kejayaan PDPR bergantung kepada ibu bapa murid. Baik, jalan penyelesaian yang ketiga adalah peranan guru, iaitu guru yang mengamalkan amalan profesionalisme serta mengamalkan nilai etika kerja. Jadi, guru yang mengamalkan perkara ini bertindak sebagai ejen perubahan dalam memperluaskan dan memperbagaikan lagi pengajaran dengan menggunakan pelantar yang disediakan oleh pihak KPM mengikut tahap kebolehcapaian pelajar serta kemahiran mereka. Seperti yang terkandung dalam etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia adalah nilai bijaksana. Jadi, dalam memastikan akses pendidikan dijalankan pada tahap sepatutnya, seorang guru ini akan menggunakan pemikiran yang bijaksana untuk membuat keputusan dan tindakan yang sesuai. Seterusnya, mempunyai pemikiran yang rasional dan pertimbangan yang sama. Oleh sebab itu, kemahiran ICT pelajar hendaklah diambil kira oleh guru sebelum diimplementasikan penggunaannya dalam PDPR agar objektif yang diingini tercapai. Justeru, dicadangkan agar faktor pencapaian sedia ada, lokasi maupun sosioekonomi pelajar perlu diambil kira oleh guru kerana penggunaan peralatan ICT ini adalah bermula daripada rumah. Seterusnya, nilai dedikasi merujuk kepada sikap guru yang rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Oleh sebab itu, etika guru seperti berdedikasi dan bertanggungjawab terhadap murid adalah dengan mengutamakan hal murid, terutamanya memastikan akses pendidikan murid dapat dilaksanakan dengan baik. Baiklah, sebagai penghias bicara akhir, pandemik COVID-19 secara radikal telah mengubah arus perdana sistem pendidikan Malaysia daripada bentuk konvensional kepada kaedah atas talian. Jadi sebenarnya bukan mudah untuk menjadi guru kerana para guru dilihat telah memainkan peranan dan tanggungjawab yang amat besar yang pada mana mereka bukan sekadar mengajar, malah telah melampaui tugas hakiki. Mereka telah berkorban dari segi kewangan, tenaga dan masa semata-mata bagi memastikan kemenjarian pelajar berlaku dalam norma baharu walaupun menerima pelbagai rungutan dan tidak kepuasan dalam kalangan ibu bapa. Akhir kalam, kita mengharapkan agar semua pihak dapat bersama-sama berganding bahu dan menggembleng tenaga dalam memastikan isu equity, akses dan keupayaan ini dapat ditangani bersama secara efisien dan komprehensif. Jadi, kepada para guru di luar sana dan termasuklah saya sendiri, marilah kita bersama-sama berguru demi ilmu, bina generasi baru. Kami guru Malaysia berketerampilan, kami guru Malaysia berkeyakinan, berwibawa dan berilmu tinggi, siap sedia berbakti. Berwibawa dan berilmu tinggi, siap sedia berbakti. Baiklah, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera penonton sekalian. Saya Nurdini Najiha binti Badrul Syam selaku panel jemputan ni akan membicarakan tentang keupayaan dalam pendidikan. Baiklah penonton sekalian, selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara yang maju mengikut acuan sendiri iaitu mencapai kemajuan seimbang daripada segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan kebudayaan. Malaysia juga berhasrat menjadi sebuah negara yang masyarakatnya bersatu padu dan mempunyai keyakinan yang tinggi berpegang teguh kepada nilai agama, moral dan etika serta menikmati kehidupan demokratik bertolak ansur, progresif dan makmur serta menguasai ekonomi yang mampu bersaing
dinamik tangkas serta berdaya tahan. Dalam usaha mencapai matlamat tersebut, Malaysia telah melakukan satu ajakan besar untuk membangunkan satu sistem pendidikan yang berkualiti tinggi. Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan di Malaysia diterajui oleh dua kementerian, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pengurusan sistem pendidikan kebangsaan di peringkat sekolah yang meliputi pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan lepasan menengah. Manakala Kementerian Pengajian Tinggi pula bertanggungjawab ke atas institusi pengajian tinggi awam serta institusi pengajian tinggi swasta. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 adalah merupakan satu agenda utama KPM untuk membangunkan sistem pendidikan kebangsaan. Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan ini, KPM berharap dapat memastikan setiap warga negara Malaysia memperoleh peluang pendidikan yang sama, memperkembangkan potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Meningkatkan kreativiti dan inovasi pelajar, meningkatkan budaya ilmu, membudayakan sains dan teknologi dalam kehidupan, pembelajaran sepanjang hayat, menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf dunia, serta menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan, serta meningkatkan martabat pendidikan di Malaysia pada peringkat antarabangsa. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia turut memberikan fokus kepada 5 teras utama, iaitu yang pertama, 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua, negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, 50% pengurangan dalam jurang pencapaian antara bandar, luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Dan yang keempat adalah sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir sekali adalah sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Pembangunan pendidikan dari zaman dasar pembangunan negara hingga ke zaman dasar wawasan negara telah berjaya mencapai banyak kemajuan khususnya dalam penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. KPM sentiasa peka dan prihatin kepada perubahan yang berlaku dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan dan menghasilkan modal insan beracuan sendiri. Pencapaian keupayaan Malaysia dalam menyediakan pendidikan buat rakyatnya dapat dilihat melalui peningkatan kadar enrolment, di mana kadar penyertaan kanak-kanak di semua peringkat sekolah semakin bertambah sehingga kini. Misalnya, bilangan sekolah rendah bertambah sebanyak 179 buah daripada 7,601 buah pada tahun 2005 kepada 7,780 buah sekolah rendah pada tahun 2020. Seiring dengan peningkatan enrolment, KPM juga telah meningkatkan akses dan equity dalam sistem pendidikan dengan menyediakan pelbagai kemudahan dan fasiliti bagi melancarkan sesi pembelajaran dan pengajaran murid-murid. Dari segi pencapaian akademik, keupayaan pendidikan di Malaysia dapat dilihat apabila pelajar Malaysia menunjukkan pencapaian cemerlang dalam kajian antarabangsa berkaitan sains dan matematik, iaitu Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA). Pada tahun 2018, Malaysia telah menunjukkan satu prestasi yang baik berbanding pada tahun 2009 dan 2012, di mana Malaysia melonjak sebanyak 36 mata daripada 404 sebelum ini, iaitu pada tahun 2009 kepada 440 pada tahun 2018. Seterusnya, keupayaan pendidikan ini bukan sahaja dilakukan pada murid aliran perdana, tetapi juga dilakukan kepada murid kurang upaya, di mana KPM terus berusaha menyediakan pendidikan khas kepada murid kurang upaya OKU. Selain itu, program pendidikan khas integrasi juga disediakan di sekolah-sekolah harian bagi membolehkan lebih ramai murid OKU mendapatkan pendidikan formal. Hal ini bertepatan dengan teras utama yang ada di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Selaras dengan perkembangan teknologi semasa,
KPM juga telah memperkenalkan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan meliputi aspek prasarana, pengisian dan latihan guru. Antara program TMK yang dijalankan dalam pendidikan adalah Projek Rintis Sekolah Bestari, Makmal Pengkomputeran, TV Pendidikan dan sebagainya. Akhir sekali, KPM juga ada menjalankan program sokongan iaitu program atau skim yang diwujudkan bagi membantu pelajar lebih bersedia dari segi fizikal dan mental untuk meningkatkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum dan meminimumkan kadar keciciran terutamanya pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Antara program sokongan yang sedia ada ialah skim pinjaman buku teks, program rancangan makanan tambahan, bantuan pendidikan bagi pelajar pendidikan khas dan sebagainya. Langkah-langkah yang diambil oleh KPM dalam mengupayakan pendidikan di Malaysia bersesuaian dengan Akta Pendidikan 1996, Kurikulum Kebangsaan 1997, Pendidikan Wajib 2002 dan Pendidikan Khas 2013. Kesimpulannya, pembangunan sumber tenaga manusia merupakan teras kepada kejayaan sesebuah negara. Dengan tenaga manusia yang terdidik dan terlatih, negara akan lebih mudah menghadapi cabaran yang mendatang. Sektor pendidikan adalah penting bagi memastikan generasi akan datang dilengkapi dengan pelbagai ilmu dan kemahiran. Keupayaan pendidikan di Malaysia hanya dapat dicapai dan dilaksanakan sekiranya semua pihak iaitu guru, ibu bapa, murid serta pihak KPM dapat bertoleransi dan bekerjasama antara satu sama lain. Saya kira itu sahaja dari saya. Terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini atas lontaran pandangan dan cadangan yang membina bagi meningkatkan lagi kualiti pendidikan di negara kita agar kejadian murid dapat dicapai seperti mana yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pada pandangan Cik Azwar lah, kat sekolah SK Gombak ni, apakah amalan profesional yang patut diamalkan oleh guru-guru di SK Gombak? Sekali bila saya masuk ke SK Gombak, perkara pertama yang saya lihat, perhatikan adalah dari segi guru. Sebab bagi saya, guru adalah satu aset yang paling penting. Jatuh bangunnya sesebuah sekolah, selain daripada pengurusan yang terbaik adalah guru. Sebab guru adalah perkara penting yang tugas memastikan apa objektif, apa sasaran kita adalah tercapai di situ. Okay, jadi amalan profesional yang diamalkan, yang saya lihat dari segi ini adalah bila saya masuk sekolah ini, perkara-perkara tengok apa saya membetulkan. Saya nak membetulkan apa yang kebiasaan guru. Kadang-kadang kita perhatikan itu dah menjadi amalan, satu kebiasaan yang dijadikan amalan oleh guru-guru yang kadang-kadang kita tengok benda tu nampak macam tak salah tapi agak lain daripada yang sepatutnya. Jadi kita betulkan apa yang kita biasakan yang betul. Jadi saya cuba menerapkan ni melalui pertemuan, melalui mesyuarat walaupun secara online dan sebagainya. Kita biasakan yang betul dan kita betulkan yang biasa cikgu-cikgu buat. Antara amalan-amalan kita tahu sebagai seorang penjawat awam perlu dari segi etika pemakaian. Jadi dari segi etika pemakaian perlu ada name tag. Itu adalah benda perkara-perkara yang jadi rutin, tapi kita terapkan balik, kita sentiasa ingatkan balik supaya perkara-perkara ini menampakkan inilah profesional sebagai inilah. Dan amalan-amalan profesional lain yang saya lakukan ialah dari segi memajukan diri. Saya ingatkan kepada guru-guru, saya kata saya tiada halangan untuk guru-guru untuk menyambung pelajaran sehingga ke tahap yang tertinggi. Even kalau ada guru-guru yang memohon untuk sambung belajar, saya kata kalau sambung belajar teruskan sehingga ke peringkat tinggi, jangan separuh jalan. Jangan hanya buat master tanpa buat PhD. Teruskan sebab ini adalah untuk cikgu-cikgu dan sumbangkan balik kemahiran apa yang cikgu buat itu kepada sekolah demi kebaikan sekolah. Itu salah satu. Kedua, galakkan, dan juga saya selalu galakkan juga cikgu, cuma pada tahun ini semua sedia maklum kita dalam keadaan pandemik COVID-19, walaupun dah
sesi sekolah dibuka, tapi hampir separuh, lebih daripada separuh kita berada, murid-murid berada di rumah, guru-guru berada di rumah, jalankan PDPR di rumah. Jadi kita ada kekangan dan saya suarakan supaya saya galakkan untuk cikgu-cikgu membuat penulisan ilmiah, sama ada dalam bentuk kajian tindakan, dan saya cuba pemudahkan dari segi penghasilan kajian tindakan, sebab hari ini bukan hanya untuk mendapat nama, mendapat sertifikat dan sebagainya, tapi sebenarnya kajian tindakan itu adalah untuk kegunaan cikgu-cikgu, meningkatkan kualiti pengajaran cikgu di dalam kelas dan akhirnya meningkatkan kemenjadian murid-murid cikgu. Bolehkah Encik cadangkan langkah yang pihak pentadbir boleh ambil untuk mengurangkan isu pelanggaran etika profesionalisme keguruan daripada berlaku? Tak kisahlah apa-apa isu pun, bagaimana cadangkan langkah yang boleh diambil oleh pihak pentadbir. Okey, baik. Antara langkah yang boleh diambil oleh pihak pentadbir sebenarnya pihak pentadbir ni, yang pertama pihak pentadbir kena tengok daripada dua sisi, dari segi sisi isu tersebut dan sisi guru tersebut tersendiri. Mungkin guru tersebut ada masalah peribadi, ada masalah yang berkaitan dengan diri dia sendiri. Jadi mungkin dengan mengambil cakna berkaitan masalah yang dihadapi oleh guru itu, mungkin guru tersebut boleh slow talk dengan pentadbir, cadangan yang boleh dibuat. Maknanya pentadbir perlu ambil berat dan bertanya khabar akan guru-guru di bawah mereka. Baik, Puan Salwa. Soalan saya di sini, seperti yang kita ketahui, SK Pandan Indah mempunyai latar belakang murid yang berbagai mengikut kawasan tempat tinggal mereka. Hal ini kerana, seperti yang kita ketahui, SK Pandan Indah ini terletak di dalam kawasan bandar. Jadi, adakah terdapat isu equity dan akses pendidikan yang ketara dalam kalangan murid sekolah ini khususnya sewaktu tempoh PDPR? Baiklah, mengenai isu equity, akses dan keupayaan dalam dunia pendidikan tidak dilaksanakan pada tahap yang sepatutnya. Pada pandangan saya, pandemik COVID-19 telah mencetuskan transformasi drastik dalam dunia pendidikan. Kesannya berlaku perubahan dalam sistem pendidikan di mana ia dilaksanakan secara pendidikan jarak jauh yang mana peranti menjadi perantaraan antara guru dan pelajar. Pembelajaran norma baru ini dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Hal ini merupakan jalan penyelesaian yang sesuai dengan situasi yang dialami kini. Para pendidik telah menjalankan amanah sehabis baik seperti yang diingini oleh pihak KPM maupun pihak pentadbir sekolah dengan mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam norma baru ini. Perkara ini adalah bagi memastikan sesi pembelajaran tetap berjalan dengan harapan tiada kececeran yang berlaku dalam kalangan pelajar. Pada pandangan saya sebagai seorang pendidik, isu equity, akses dan keupayaan dalam dunia pendidikan tidak dilaksanakan pada tahap yang sepatutnya sememangnya berlaku di negara kita. Isu ini dilihat mempunyai kerelevanannya apabila hasil pembelajaran menerusi kaedah PDPR dilihat kurang efektif berbanding pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka PDPC, di mana sesi pembelajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara PDPR dilihat tidak mencapai objektif sepenuhnya seperti mana yang dihasratkan oleh para guru. Perkara ini adalah disebabkan oleh beberapa punca, antaranya ialah dari segi keboleh pencapaian internet, kemahiran dalam mengendalikan peranti, sosioekonomi keluarga, sikap dan disiplin dalam kalangan pelajar itu sendiri. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam studio perdana bersama kami sebentar tadi. Kita dapat lihat di studio 1 bersama hos Aisyah telah berlangsungnya satu kupasan isu equity, akses dan keupayaan dalam dunia pendidikan. Lebih menarik lagi Uyana, saya tertarik dengan selingan video daripada ahli pakar berkaitan etika serta amalan profesionalisme guru yang kita boleh jadikan contoh untuk guru-guru di luar sana. Benarlah bahawa pandemik COVID-19 ini telah mencetuskan transformasi yang cukup drastik dalam dunia pendidikan seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Ya, Umaira. Jika kita lihat kesannya teknologi dan peranti ini telah menjadi medium perantaraan antara guru dengan pelajar untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan apa yang saya dapat dirumuskan di sini ya, Umaira, amalan etika dan profesional berkait rapat dalam mengenai isu equity, akses dan
keupayaan dalam pendidikan di Malaysia ini. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Wah, nampaknya masa amat mencuri kita ya, Umairah. Tak mengapa Uyana, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, pada waktu yang sama, hari yang sama, tetapi dengan isu pendidikan yang lebih menarik lagi. Jadi jangan risau ya. Baiklah, sebelum berakhirnya rancangan ini, jangan lupa untuk follow Instagram dan juga Facebook Analisis kerana pihak kami akan menyajikan anda dengan informasi yang berguna berkaitan isu-isu pendidikan. Sekian saja untuk malam ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Bye.